Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 12 Mac 2021 bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Tumpuan berita, program Ngetau atau Berani Padi Huma merupakan satu program yang boleh diangkat sebagai produk pelancongan. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia merangkap Ahli Parlimen Batang Sadong, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, program Ngetau Padi boleh dijadikan aktiviti pelancongan para pelancong. Dalam pada itu, beliau turut menggalakkan penduduk di Batang Sadong untuk menjadi pengusaha inap desa dan menawarkan pelbagai aktiviti yang menarik untuk dialami para pelancong. Di sini kita tadi menyentuh mengenai program Ngetau ataupun Berani. Di situ banyak orang sih tahu macam ni caranya. Jadi diharapkan untuk bila kita ada homestay nanti masuk ke dalam kalender kita untuk dijadikan aktiviti. Sama adanya waktunya berani ataupun mengetau ataupun waktu orang baru nak bertanam. Ya dimasuk ke dalam kalender supaya yang jadi kalender program pelancongan. Beliau berkata demikian ketika berucap selepas program Jom Berami Ngetau Padi Huma sempena Hari Wanita 2021 di Kampung Sungai Lingkau, Simunjan pada Khamis. Dalam majlis yang sama, Datuk Seri Nancy turut mengumumkan peruntukan sebanyak RM3,000 kepada JKKK Kampung Sungai Lingkau bagi menjalankan aktiviti. Beliau juga turut menyampaikan sumbangan tabung pelajar kepada N. Niklin Sikau yang sedang menuntut di UiTM Kampus Samarahan. Masih lagi perkembangan di Parlimen Batang Sadong dengan 3 projek Jalan Perhubungan Desa JPD tahun 2020 di Simunjan telah siap sepenuhnya. Datuk Seri Nancy berkesempatan melawat ketiga-tiga projek di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar dengan kerjasama Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak itu. Mengiringi beliau, Pegawai Daerah Simunjan Abdul Khalid Manat serta Penolong Jurutera DID bahagian Samarahan Dol Yadi Mondol. Destinasi pertama yang beliau tinjau adalah projek baik pulih JPD menuju jalan masuk ke SK Temiang bernilai RM200,000. Seterusnya, beliau ke tapak projek naik taraf JPD Kampung Hijrah Lot bernilai RM250,000. Sejurus selepas itu, lawatan diteruskan ke projek naik taraf JPD Kampung Kelka ke SK Abang Man bernilai RM200,000. Hasil tinjauan, beliau berpuas hati dengan pelaksanaan projek-projek tersebut dan berterima kasih kepada pihak yang terlibat kerana merealisasikan impian penduduk setempat untuk mempunyai kemudahan jalan yang selamat. Berita seterusnya mengenai projek naik taraf persimpangan Bulatan Pujut Corner bernilai RM1.4 juta yang dijangka siap 31 Mei depan. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin berkata, projek naik taraf itu membabitkan kerja-kerja pelebaran sistem parit tepi jalan dan pembinaan sistem pembentungan bawah tanah. Jumlah kos keseluruhan projek ialah RM1.4 juta dan memakan masa selama 98 hari iaitu bermula pada 23 Februari lepas. Beliau berkata demikian selepas mengadakan tinjauan projek naik taraf persimpangan Bulatan Pujut Corner pada Khamis. Selanjutnya, beliau mengadakan tinjauan keberkesanan jalan persimpangan Taman Bumiko ke Tanjung Lobang Miri selepas kerja-kerja naik taraf dan pembahsuaian jalan tersebut siap. Projek itu membabitkan peruntukan sebanyak RM890,000 dengan melibatkan kerja-kerja penurapan jalan, garis baru dan meratakan paras laluan jalan. Seterusnya, kerja pemasangan lampu solar dan lampu isyarat amaran serta menggariskan semula lintasan jalur amaran untuk menjamin keselamatan pengguna jalan raya. Projek tersebut telah siap pada 5 Januari lepas. Berikut pula, 3 pusat kurungan anjing atau dog pound yang baru di Sarawak telah beroperasi sepenuhnya bermula awal Mac 2021. Setiausaha Tetap Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak, Datuk Antonio Kati Galis berkata, pusat yang menempatkan anjing liar tersebut telah disiapkan pada tahun lepas dengan peruntukan daripada Kerajaan Sarawak. Bangunan ini siap dan mula beroperasi 1 bulan Mac dan dia tiga sebenarnya, ini satu dan satu di Sibu dan 3-nya di Miri.
semua beroperasi. Jadi kita mula operasi dan ini untuk anjing-anjing liar. Beliau berkata demikian selepas lawatan kerja ke Pusat Kurungan Anjing Daerah Kuching pada Khamis. Lawatan beliau adalah untuk meninjau pusat tersebut yang telah beroperasi dan dikendalikan Majlis Perbandaran Padawan. Tambahnya, pusat tersebut menempatkan sehingga 7 ekor anjing liar yang berjaya ditangkap dalam masa sehari. Purata 6 anjing. Ini untuk kawasan Majlis Perbandaran Padawan, Dewan Bandaraya Kuching Utara, Majlis Bandaraya Kuching Selatan dan juga Majlis Perbandaran Kota Semarahan. 4 ni lah. Jadi setakat ni yang kita dapat average lah, purata dalam 6-7 ekor satu hari. Manakala di Kabong, 6 buah masjid di kawasan Dun Kabong menerima cek sumbangan yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud berjumlah keseluruhan RM50,000. Cek tersebut disampaikan oleh Adun Kabong Muhammad Ci Kadir semasa menghadiri ceramah khas sempena Ishraq dan Mikraj bersama isterinya di Masjid Asyabirin, Kabong pada Khamis. Muhammad Ci turut menyumbangkan senaskah Al-Quran kepada pihak pengurusan Masjid Asyabirin. Beliau turut mengingatkan jemaah agar sentiasa mematuhi SOP yang ditetapkan oleh Majlis Islam Sarawak bagi membendung wabak COVID-19. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.